cerita detail apa asasnya harus, macam mana guideline kan, dan saya rasa itu adalah merupakan perkara yang common sense. Dia mesti mendapatkan pemerhatian doktor yang betul, dia mesti adalah beberapa guideline-guideline yang tertentu yang akhirnya membenarkan hukum keharusan pemindahan organ itu berlaku. Cuma berkaitan dengan impact ataupun implikasi selepas pemindahan organ yang diceritakan kepada kita itulah, macam mana selepas kiamat nanti, adakah nanti kita bangun tanpa organ kan? Dalam surah Yasin sebut nanti kita tak boleh bercakap dah, lidah mulut terkunci, tapi yang akan bercakap tangan, kaki, semua yang akan bercakap. So saya lega lah sebab saya punya ni semua dah tak bercakap, dah pergi ke orang lain. Boleh pula orang nak pusing ke situ. Untuk menyelamatkan diri kita sebelum kita mati, kita ikrar dan kita declare, saya punya anggota semua bagi ke orang. Saya biar badan je tinggal supaya saya selamat, supaya mereka tidak memberi saksi yang jahat kepada saya. Jadi itu jawab sendiri. Jadi cakap ni faham tak? Kalau tak faham, buat faham lah. Okey. Kalau dah faham, kita boleh balik Jadi saya rasa secara kesimpulannya adalah ulama memberikan keharusan kepada pemindahan organ dengan syarat-syarat yang sangat eksklusif, yang mana ianya didermakan ataupun diterima daripada orang kafir zimmi, boleh didermakan kepada kafir zimmi ataupun daripada kafir zimmi, tidak menjadi masalah kepada berbeza agama, tidak menjadi masalah dengan syarat dia bukan harbi. Antara lainnya adalah dia mesti mendapat persetujuan pemindahan itu, persetujuannya berlaku sebelum kematian, dan dia berlaku dengan menjaga adab-adab dan juga batas-batas menjaga penghormatan kepada mayat. Kalau mayat tu kita nak ambil organnya selepas dia meninggal, maka perlu jaga kehormatannya, perlu diuruskan dengan baik. Dan beberapa hadis-hadis Nabi yang nampak kontra dengan pemindahan organnya. Sebagai contoh, ada satu hadis yang Nabi larang dia untuk dipatahkan hidung orang yang dah mati. Dan sebagai contoh, pada zaman peperangan ada yang bila geram sangat dia akan buat jahat, dia akan nak rosakkan lagi mayat yang dah mati itu. Maka itu adalah hukum tanpa sebab. Ya, begitu nampak orang mati maka dia patahkan hidung tanpa sebab. Tapi hari ini adalah ada orang mati, kita ambil anggotanya dengan sebab. Kan? Bukan untuk buat main-main, ambil tangannya untuk buat main pingpong, bukan. Tapi kerana untuk mulai ambil buah pinggang kerana untuk orang lain, bukan untuk nak dibuat benda-benda yang main-main, tidak. Jadi dengan sebab, maka hadis itu tidak ada kaitan dengan kes pemindahan organ ini. Walaupun nampak dari satu sudut nampak macam bahawa Nabi tak bagi seksa mayat, itu seksa dipanggil kerana dia tanpa sebab, tanpa tujuan. Adapun sekarang kita ada kaedah-kaedah yang mengatakan bahawa benda ini dengan sebab tujuan, maka al-umur bimaqasidiha, maka tujuannya baik demi maslahat, demi menyelamatkan darurat, demi memberikan survival kepada orang yang nak terus hidup, maka dengan itu hukumnya adalah diharuskan. Dan yang paling utama adalah yang kita nak daripada keharusan itu adalah sejauh mana kita yang nak menceburkan diri kita untuk terlibat dalam keharusan kes pemindahan organ ini. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada Tuan Murid. Terima kasih kepada Ustaz Syahrizan. Okey, lepas ini jika sekiranya ada seseorang yang datang ajak kita, jom kita demo organ. Lepas ni janganlah pula kata tak nak lah, nanti boleh ke dalam agama, boleh ke? Sebab hukumnya adalah harus. Okey, settle situ. So hukumnya adalah harus, boleh. Okey. Ingin saya ingatkan di sini bahawa selepas sesi ketiga nanti kita akan adakan sesi soal jawab. So bolehlah bersiap sedia dengan soalan masing-masing. Ahli panel kita yang ketiga ialah Encik Ahmad Khariri Al-Hadi bin Mat Yusof. Beliau mendapat diploma pentadbiran awam UiTM. Sekarang menjadi jawatan sebagai penolong pendaftar di Kolej Antarabangsa Inovatif, berasal dari Perak dan sudah berumah tangga dengan mempunyai 8 orang anak. Dan beliau telah mendapat penghargaan Anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 2005, Bintang Ahli Mangku Negara AMN 2005,
dan anugerah Hari Bapa peringkat NTV7 2006. Okey, Cik Ahmad Khariri. Ramai yang boleh bercakap mengenai pendermaan organ, tetapi tidak ramai yang mampu tampil sebagai penderma organ. Memandangkan Cik Ahmad Khariri adalah antara insan yang berani menyahut panggilan sebagai penderma organ dengan mendermakan sebahagian daripada hati, saya ingin meminta agar Encik Ahmad Khariri dapat kongsikanlah bersama kita semua pada malam ini pengalaman sebagai seorang penderma hati. Dipersilakan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada sahabat moderator yang saya muliakan, Profesor Mahdia nanti Dr. Nur Naimah, Profesor Mahdia Dr. Karim Ali, Dr. Syekh, Dr. Panel Dr. Anis, Ustaz, dan juga rakan-rakan ataupun tuan-tuan puan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sebab sebenarnya kali kedua berada di UM, walaupun teringin sangat nak belajar UM tak sampai. Kali ini saya tak perlulah nak belajar sangat kat UM ni lah. Sebab kalau boleh kata bulan jemput rasa lebih hebat daripada mana belajar kat UM ni. Jadi dulu bilik kecil Dr. saya, sekarang dah dapat pentas. Lepas ni harap dapat dah dewan yang besar sana pula. Sebab bukan senang tau saya kan. Tadi cari kasut ni sebab teringin nak masuk UM. Mana kasut hitam yang lama tak pakai kan. Sebab teringat UM cari kasut dia. Jadi insyaAllah lepas ni saya takkan tukar kasut lepas ni. Sebenarnya bila sebut pasal pendermaan organ ni, saya rasa macam berdebar. Sebab dia bukan satu perkara yang seronok untuk diceritakan, tapi satu perkara yang perlu diceritakan. Kerana satu kisah yang kita rasa mendatangkan keseronokan kepada masyarakat luar ataupun orang lain, sebenarnya kita perlu hebahkan supaya orang tahu apakah yang kita lakukan untuk menjadikan satu motivasi kepada orang lain pula sebenarnya. Kadang-kadang kita sedih, kita simpan, padahal apa yang kita simpan sebenarnya baik untuk orang lain sebenarnya kalau ikutkan. Dan itulah saya terfikir beberapa tahun selepas saya menemukan organ, saya kata tak payah cerita orang lain kan. Kalau cerita pun nanti orang kata seriak, kemudian dia kata baby pula dah meninggal. Semua tu saya fikir. Dan apabila saya terfikir semula berjumpa dengan sahabat saya, kata kenapa tak perlu cerita pada orang lain? Sebab orang lain nak tahu, masyarakat Malaysia nak tahu, masyarakat dunia nak tahu apa sebenarnya yang dilakukan. Jadi hari ini Alhamdulillah sebaris pula dengan Dr. Allah rasa imam mursyid muda, saya pula mursyid imam tua okay. Saya pun teringin juga sebenarnya, tapi bila tahu umur dia kata tak payah dia kan. Okay, saya tak tahu ni lah, esok kalau boleh buat satu mursyid imam tua. Saya nak masuk dengan Dr. Anis. Okay, saya rasa bila sebut hati ni, semua orang ada hati. Siapa yang tak ada hati sebenarnya? Tolong angkat tangan. Sebab saya rasa orang yang tak ada hati ni bukan hati fizikal yang dia tak ada sebenarnya. Hati yang saya nak sebutkan pun susah. Sebab Ustaz hanya yang sebutkan hati tu. Sebab tadi bila dah masuk hati, saya dah tertipu situ. Allah mak. Dah hadis dah kan. Jadi sebenarnya bila sebut hati ni, kita semua tahu hati ni manusia semua ada. Orang bercinta lah terutama yang banyak hati. I jatuh hati pada you. You ada hati kat I tak? Lepas tu I patah hati. Dia mula hati-hati tau. Sampai hati kan. Sebut hati ni saya rasa baby bola I pun tahu kan. Sampai nak meninggal pun tahu pasal hati ni. Jadi saya bersyukurlah kerana saya diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk menyampaikan hati saya kepada orang lain dan kepada isteri saya. Yang ada tak apa, yang tunggu tu boleh tunggu lagi. Okey. Jadi ramai kita tanya, kenapa saya ni hebat sangat ke, nak lemah hati, berani sangat ke? Saya penakut sebenarnya. Saya ni dikategorikan dalam kalau satu level ni, level orang yang penakut yang murabi. Yang apa bukan pemurakab ni. Murakab ni yang paling kedekut, yang penakut, yang paling teruk sekali lah, itulah. Kedekut murakab tu lah yang kata. Kalau boleh memang tak nak lah. Kalau tengok benda yang orang kata nak 50-50, saya kalau boleh dah tak nak 50-50, kau ambil lah 100%, aku tak nak langsung dah cakap macam tu. Saya punya takut dulu lain macam. Sampai ke satu tahap 50 meter, rumah saya 100 meter, saya nak balik sembahyang Isyak, saya menjerit dulu baru mak saya buka pintu baru saya balik. Saya punya takut. Ini kan lagi ada mati. Orang kata
kau bayangkan hati kau macam ni, dia boleh bayangkan kawan ni, padahal dia tak pernah pun, tapi dia bayangkan kepada saya, perut kau dibelah. Kau dikeluarkan nanti kau, dia potong. Jadi menakutkan tu menjadikan saya pula Allahu Akbar. Janganlah saya takut. Jadi atas faktor-faktor pengalaman, atas faktor-faktor satu yang membawakan diri saya ingin berkhidmat, membantu orang lain, itu menguatkan saya sebenarnya. Pada tahun 2001, anak saya nombor 2 berusia 6 bulan, mengidap satu penyakit yang mana usus besar beliau keluar ikut lubang dubur. Jadi dan kos pemberian tersebut adalah 10,000 dan doktor dalam tempoh 5 jam saja, okey, pemberian tersebut perlu dijalankan, yang mana sekiranya tidak dilakukan pembedahan di perut beliau akan ditepuk dan sehingga dewasa ataupun sehingga meninggal dunia, perkumuhan beliau melalui perut. Okey. Jadi saya ni orang Jawa Siapa Jawa? Angkat tangan. Semua tak mengaku. Okey. Orang Jawa ni bagus sebenarnya, dia world. Sebab saya orang Jawa ni kan orang comel. Tolong mengaku lepas ni siapa bukan Jawa. Okey. Bila saya ni tengok anak saya keadaan begitu, saya rasa tak boleh. Saya kata, saya ayah. Saya tengok anak saya, doktor cakap dalam tempoh 5 jam kalau tak buat operation, usus satu tegukan akan dilakukan di perut. Jadi saya pula, ya Allah, macam mana nak buat ni? Ketika itu saya bekerja sebagai seorang planner di sebuah kilang. Saya dan majikan saya seorang warga Jepun. Saya berjumpa dengan beliau. Okey, saya kata saya tak cakap Jepun lah sebenarnya, satu haram tak tahu sebenarnya. Saya cakap saya nak pergi hospital nak uruskan anak saya kan. Itu dah okey, mungkin terkeluar kos kot. Saya tak tahu masa tu saya hilang ingatan ataupun saya tak tahulah. Saya cakap nak perlu uruskan anak saya, kos pembelian sebanyak RM10,000. Dan ketika itu juga warga Jepun tersebut keluarkan buku cek, dia tulis RM10,000, dia bagi pada saya. Dia kata, Hari Rizan, you take this, go to hospital now. Dia cakap tu. Walaupun dia cakap tu langgang-langgang, hebat saya sebenarnya. Saya ambil dan saya tak cakap terima kasih pun. Punyalah jahat orang Melayu ni kan. Tapi tak apa, orang Melayu jahat, saya tak apa Melayu sangat, saya Jawa. Okey. Okey, minta maaf tadi bergurau kan. Semua dah mengantuk tadi dia excited sebenarnya. Okey. Jadi saya pergi ke hospital, saya cakap doktor ni ada RM10,000. Okey, tolong buat pemberian pada anak saya segera. Okey. Masa tu muka serius. Tak ada lawak-lawak macam ni. Okey, jadi doktor pun buat. Alhamdulillah dalam pukul 1 pagi pemberian berjaya dilakukan. Dan keesokan paginya bila saya anak kecil berumur 6 bulan kan, ini bukan 6 bulan dah, saya tak tengok mana 1 6 bulan pun tak ada dah kan. Jadi ya Allah, rasanya sekecil tu telah menanggung satu penderitaan yang besar. Dan saya terfikir seorang warga Jepun mampu membantu anak saya, yang warga Jepun yang bukan satu agama, bukan satu bangsa, satu agama negara kita, boleh bantu anak saya. Kenapa saya tak cuba bantu anak bangsa saya sendiri? Dan ketika itulah kuat saya menguatkan semangat, kuatkan kata saya punya etikat saya untuk membantu terutama masyarakat Malaysia. Saya kata kanak-kanak, kerana kita tahu orang sekali mana sekalipun, orang jutawan wan apa ke wan tu kan, tak mampu untuk membantu anak ataupun ahli keluarga mereka sekiranya ada masalah dengan organ. Percayalah, mereka akan meminta bantuan lain. Sebab organ ni tak boleh dijual di pasar malam. Ada tak pasar malam KL tadi? Saya nak hati 2 kilo. Jantung ada, jantung yang baru tadi yang berseplit tadi. Itu bukan jadi kan. Okey, jadi bayangkan orang kaya mandi pun tak boleh buat. Dan ketika itulah saya kata tak apa, saya nak membantu dalam pendepan organ. Dan ketika itulah sebagai seorang suami yang comel, saya pun saya cakap pasal ketawa kenapa tak comel pun. Tak bawa off record lepas ni. Tak nak datang lagi kan. Sebab semua tahu dengan saya. Saya jumpa isteri saya. Okey. Yang ni bahasa suami isteri yang romantis. Yang abang nak demo organ. Bila saya cakap tu isteri saya marah. Yalah. Bila saya cakap tu seolah-olahnya kan mungkin salah pendengaran ataupun salah pemahaman seorang isteri. Mungkin abang nak pergi mati. Saya kata saya ada maksud yang abang nak ada mati. Dia mungkin abang nak pergi mati. Suami mana, isteri mana tak sayangkan suami dia jadi kan. Bukan senang nak jumpa. Dia wan-wan. Jadi perempuan ni bila kita cakap satu, dia balas 40 kali. Allah maaf. Baru cakap dia mati. Belum cakap nak benda lain. Tak best. 7 hari 7 malam. Okey, ni ada satu. Makan sendiri, basuh baju sendiri.
yang paling tak biasa tidur sendiri, memang. Tapi disebabkan sifat-sifat Jawa yang world ni kan, bodek punya bodek, alhamdulillah. Akhirnya dia bagi satu syarat. Abang, saya benarkan abang nak ada mati tapi dengan satu syarat. Lelaki paling takut syarat. Saya kata, jom. Okey, boleh tapi abang jangan libatkan saya dengan pihak media. Oh, kalau dia kata abang jangan kawan lain, jenuh. Habis kota. Okey, jadi ketika itulah saya kata, alhamdulillah bini saya faham keinginan saya. Sebab bila kita nak buat sesuatu yang baik ataupun dalam pemikiran orang lain kurang baik, kita cakap baik ni, tapi pemikiran orang lain tak sama pemikiran kita. Kita cakap nak ada mati, dia cakap nak pergi mati, kan? Jadi kita kena ada satu fakta, satu penerangan yang terbaik untuk menerangkan apa motif kita. Saya kata lah, dulu anak kita sakit, orang tolong, jangan sampai cakap tu kita tu tolong buat air. Jadi alhamdulillah. Jadi ketika itulah saya rasa saya bersyukur dan saya mendaftarkan sebagai penderma organ di Majlis Iblis Selangor pada tahun 2001 dan alhamdulillah saya dipanggil untuk satu kes pada tahun 2004. Ketika itu saya dah lupa sebenarnya. Yalah, kita pun tak ingat lah, daripada 2001 2004 saya sedang mendaftarkan, tiba-tiba ada call, hari ini masih lagi tak nak derma organ. Di hadapan saya ni ada seorang parent perlukan hati hari ini sebab anak beliau mengidap satu penyakit dinamakan biliary atresia ataupun bengkak hati. Okey, jadi saya rasa bersyukur setelah tempoh hampir 4 tahun tiba-tiba saya dipanggil dan ketika itulah saya rasa impian saya hampir terlaksana. Okey, saya pun berjumpa dengan parent tersebut. Saya cakap, ya Allah, kesian tengok anak kecil yang kita pernah nampak tak kanak-kanak yang mengidap penyakit ni. Saya tanya saudara ni, mata kuning, perut memuncit. Saya tak adalah, ni bukan buncit. Dia tu, saya ni dikategorikan macho. Bukan, kalau lelaki tak buncit tak macho. Okay. Jadi memang rasa terpanggil, memang rasa ya Allah. Dan saya untuk mengesahkan saya ni benar-benar layak sebagai penderma organ, saya perlu melalui satu ujian oleh doktor pakar hepatobiliary, betul kan? Hepatobiliary betul saya. Susah sangat nak sebut bahasa Inggeris ni. Belajar 40 tahun kat UK sebenarnya, tapi tak boleh cakap sekarang. Betul? Bila saya dulu, badan saya dulu comel lah, besar. Berat saya 98 kilo. Dan kalau betul, kalau masa bercinta semua nak kurus, cuba dah kahwin, semua nak gemuk. Kalau kurus suami kurus sikit je, abang ni apa ni, kurus ni je kan, ada orang lain lah tu, macam lah. Jadi saya saja dia bagi gemuk sebenarnya. Supaya isteri saya tak ada salah anggap lah kan. Bila saya jumpa doktor, dia tengok saya, Ahmad, you tak layak jadi penderma organ. Apa pula doktor ni kan. Jumpa tak sampai 2 minit dia cakap macam tu. Saya punya dah sakit hati, tunggu je lama 2 jam, 2 minit dia suruh tunggu. Saya kata, kenapa doktor? Awak tak layak, awak sakit. Saya kata tak mungkin saya sakit. Saya dulu aktif sukan dekat sekolah, dekat universiti saya aktif. Mana mungkin kita? Kita tak percaya, ambil darah. Ambil darah betul. Kolesterol, fatty liver, apa-apa semua. Ya Allah, malunya sini. Dah lah belagak cakap kan, manusia kan. Tapi yang belagak tu orang lain, bukan saya lah ketika tu. Jadi kita merayu balik. Saya merayu, doktor tolonglah doktor, saya nak derma organ pada anak kecil ni doktor. Okey, dia bagi saya 1 bulan sahaja. 1 bulan. Dia kata, okey, awak boleh derma organ, awak boleh sekiranya awak nak jadi penderma hati kepada baby ni, awak perlu review semua masalah dalam tempoh sebulan. Allah, gila doktor ni hati. Saya sebulan naik 1 kilo. Ini dia suruh turun 1 kilo dan turun berat badan ni dalam tempoh sebulan. Mana mungkinnya kan? Jadi 98 ideal dia 70 lebih. Gila akal kan? Tapi tak apa. Orang macam memang kena terima setiapan. Dan ketika itulah saya pun balik rumah tengah hari buta. Saya cakap dengan isteri saya, jam mana baju hujan tengah hari buta. Kalau suami awak, tuan-tuan, suami balik tengah hari buta minta baju hujan, dia cakap gila ke tak gila? Kenapa bang? Minta je lah baju hujan abang mana kan? Saya ambil baju lain mereka tu, saya pergi berlari kat Tasik Shah Alam. Pernah nampak tak belum hipo berlari? Tak pernah nampak Siapa duduk Shah Alam mungkin rasa gegar. Aduh. Sampai sekarang ada tapak kaki saya dekat Tasik. 10 minit saya berlari, setengah jam saya berhenti. Memang mati aku cakap ni. Lepas tu saya tak boleh lah macam ni. Lepas tu ayah kepada baby tu kata, akhir hari ni
kau masuk ke fitness first. Jadi saya pun masuk fitness first. Petang tu saya orang dengar cerita ni sebab saya pernah cerita ke tau. Tu yang dia dua dia gelak dulu. Tak cerita dah gelak. Tolong keluar yang sampai dah dengar. Saya masuk, saya pergi petang tau. Bila saya pergi petang, saya dikenalkan oleh personal trainer. Okey. Saya tu wow. Mujur fitness first yang kat Subang tu dah tutup. Kalau tidak sampai sekarang lah orang semua nak masuk yang lelaki ni. Saya masuk wow. 80% perempuan, 20% lelaki. Saya masuk. Okey bang, dia cakap, abang punya program ni adalah 6 bulan punya program tapi jadikan sebulan. Abang sanggup? Dia cakap kat sini orang ni, saya mata saya kat sana. Sanggup. Okey, kalau abang sanggup, malam ni abang datang. Bila malam lepas maghrib saya datang. Saya datang, wow. Dia wow ni banyak kali wow. 90% perempuan, 99% seksi gila. Saya rasa ya Allah syukurnya saya masa hari tu. Hari tu lah, bukan sekarang. Sekarang saya menyesal sebab saya bercerita. Sebab saya tak melakukan. Okey. Ustaz jangan jatuh dalil mak apa ni. Jangan macam nak keluar dalil. Jadi saya pun buatlah apa yang sepatutnya saya buat. Orang yang comel ni berlari dia. Kalau saya lari laju, kau berjalan ke? Macam tu lah maksud dia. Saya rasa dah cukup laju dah ni sekian. Macam tu lah. Treadmill tu saya rasa macam, kalau saya laju lagi tu mungkin orang parents cakap tumpul jatuh kan. Tersungkur. Lepas tu saya slow kan. Bila ada personal trainer tu PT saya, ada sebelah saya slow kan. Bila saya tak boleh kan. Sebab terlampau laju. Bila saya slow kan, dia maki saya. Dia maki, dia cakap, ni perempuan cantik ramai. Dia cuba bayangkan yang lelaki cuba tutup telinga lelaki. Abang nak selamatkan nyawa tapi abang masih main-main lagi, dia cakap. Bila dia cakap dalam satu hall yang kecil, depan tu cermin, belakang cermin, semua pandang Allah baru nak usah-usah ni tak boleh lah. Dia tengok je. Lepas tu saya ambil, tak apa, ini satu motivasi. 20 minit saya berlari, 5 minit saya rehat. 20 minit saya cycle, 5 minit saya rehat, dan selama 2 jam saya jadi Parkinson. Pernah nampak Parkinson? Ini pun dah bergetar sebenarnya. Sebab sebelah dengan Ustaz kan. Takut dia sebab aura dia tu kan. Tukar tangan, tak boleh. 2 jam. 2 jam tu dah macam Parkinson. Saya terduduk. Dah tutup pukul 10 malam ni. Cik, kita nak tutup dah. Tak maaf, saya tak boleh bangun, saya kata. Dah pukul 10 dah tu. Okey, dia bagi tempoh. Saya boleh lah pergi kereta saya. Masuk kunci kat kereta. Nak pusing tak boleh. Pasal apa tak boleh ni ya? Saya duduk Shah Alam. Paling lama sumbang ke Shah Alam tu dalam 10 minit. Dia ambil 15 minit lah. 2 jam baru sampai Shah Alam. Lepas tu hampir menyesal, ya Allah. Matilah aku kalau buat hari-hari macam ni. Tapi Alhamdulillah kan, apabila yang kita lakukan, setiap ni ada satu main point dia. Ada satu subjek yang paling kuat ya. Sebab subjek itu adalah nyawa subjek saya ketika itu. Dan Alhamdulillah saya buat setiap hari dengan dibantu oleh personal trainer dan gadis-gadis cantik tersebut. Tak boleh lupa itu kredit pada dia orang. Kalau dia orang tak ada, saya tak buat kan. Dalam tempoh sebulan saya berjaya mengurangkan berat badan sebanyak 14 kilo. Dan so siapa lelaki yang rasa tak payah. Semua halus-halus kita nak buat macam mana. Saya rasa yang dulu berat badan saya 98, baju double XL, seluar saya 42. Kemudian dalam tempoh sebulan, baju L dengan badan cantik macam bini badan kan. Kembar yang macam King Kong jalannya kan. Seluar saiz 36. Biasa baju saya bini saya belikan, isteri saya belikan. Tapi lepas pada itu minta maaf, sampai sekarang tak bagi bini belikan dah. Mesti dia beli saiz besar. Mana boleh badan dah cantik kan. Kalau betul perempuan dia tahu nak beli paling besar. Kalau saiz paling besar kat kedai tu, itulah untuk saya. Tak nak lah kan. Mana boleh, suami dah macu kan. Ketika tu. Sekarang jangan tengok, lupakan yang sekarang, tengok yang dulu kan? Jadi itulah, Alhamdulillah. Bila saya jumpa oleh doktor dalam tempoh sebulan tersebut, ambil balik darah dan Alhamdulillah semua clear, fatty liver clear dan kolesterol semua clear. Hari ni, you ambil dadah ke dia? Tak ada doktor, saya tak ambil dadah. Macam mana tempoh sebulan dia boleh jadi macam ni? Okay, saya cakap lah saya dibantu oleh personal trainer semua lah. Saya tunjuk gambar bukti-bukti tu. Kita okay, bagus sebab kita tak pernah lagi. Doktor ni, Datuk Kesitan ni adalah pakar Habitat Melayu. Beliau, saya tak salah saya, dia menuntut di sini kan. Ijazah di sini datang saya. Kemudian menyambung di King College UK kata saya. Kemudian